Tuan-tuan, di antara yang kita baca dalam Al-Quran, ada bunyi al-mayyitu, ada sabdu, ada bunyi al-maitu. Ada bunyi perkataan dia sama, huruf dia sama. Tapi betapa hebatnya Quran, ada sabdu, tak ada sabdu, telah mengubah satu makna yang sangat hebat. Di antaranya dalam Al-Quran Allah kata, innaka lamayyitun. Kata Allah Ta'ala kepada Rasulullah, engkau adalah mayyit. Nah, sebab itu tuan-tuan, lepas ni kita sebut elok-elok. Kadang-kadang kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk maklumat, selepas nanti solat asar, kita ada solat mayat. Lepas ni buang perkataan mayat tu, jangan guna untuk orang. Mayat tu adalah selain daripada manusia yang mati. Gajah, ular, babi, kambing, anjing, segala jenis binatang nenek moyangnya mati, tu dipanggil mayat. Lalu untuk kita apa? Untuk kita mayit. Orang yang dah mati, mayit atau al-maitu, al-maiti, al-mait. Maksudnya bukan titu tu, ya tu. Kalau disebut tak ada ya, maknanya orang tu sudah meninggal dunia. Nabi pesan kepada kita semua, fal yata'awwas billahi min arba'in. Berlindunglah kamu kepada Allah Ta'ala daripada 4 perkara. Dan ada ulama menyebut, kalau kita minta perlindungan dengan 4 perkara ini, insya-Allah Allah akan melindungi kita daripada segala aspek merupakan bala dunia dan akhirat. Okey. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama ialah bila kita habis tadi fil alamin innaka hamidum majid, atau baca doa yang lain, maka kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Satu. Masa tahiyat akhir ni, menjelang salam tu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masihid dajjal. Ingat tak? Okey, tuan-tuan boleh ikut saya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون الحسنة اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, pertama dan terutama sekali minta maaf pada pagi hari ini saya tersilap bilik. Saya dok bayang hari ini adalah Sabtu yang kedua, sebab malam ni saya kuliah di Masjid Kemunting tahap kedua. Jadi rupa-rupanya fikir-fikir, habis-habis salam kanan salam kiri, saya kata kenapa ada Ustaz Jalal pagi ni. Rupa-rupanya memang kuliah dia di Surah Abrar. Jadi bila tengok telefon orang rumah hari ini Sabtu ke berapa, orang rumah kata Sabtu kedua. Itu belah mai sini. Sabtu pertama. Okey. Ni kadang-kadang bilangan hari tu jadi macam itulah. Padahal hari ini dah 7 hari bulan kan. Tapi rupa-rupanya hari ini baru Sabtu pertama. Ingatkan hari ini kuliah di ini di apa nama ni Masjid Kemunting, rupanya masih kuliah di Simpang 3 Selinsing. Okey. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, pada muka surat 150 atau 151? 150 kan? Okey, yang mana tajuk dia hari itu adalah persiapan dalam gerakan ataupun harakah Islamiah, yang mana kata Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna, dia telah menerangkan di antara persiapan-persiapan ialah yang pertama ataupun iman adalah persiapan utama kita. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 13 tahun, hampir 13 tahun di Makkatul Mukarramah, beliau mengukuhkan akidah ataupun iman umat Islam. Satu-satunya syariat yang turun di Mekah, puasa di Madinah, haji di Madinah, jihad di Madinah, apa lagi? Zakat di Madinah, perang di Madinah. Satu-satunya syariat yang turun di Mekah ialah sembahyang. Bukan sembahyang berjamaah. Syariat sembahyang berjamaah turun di Madinah. Di Mekah ni turun tentang kewajipan sembahyang dalam peristiwa Isra wal Mi'raj.
Iaitulah setahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Walaupun syariat itu dah turun, kewajipan sembahyang itu dah turun, tapi suasana di Mekah ketika itu tidak mengizinkan untuk dilakukan di masjid ataupun di tempat-tempat terbuka. Malah para sahabat meminta ketika itu supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan tentang dakwah secara terang-terangan. Nabi tidak mengisytiharkan demikian. Sebab ketika itu persiapan ataupun dengan erti kata, kalau ketika itu Nabi helaikan secara terbuka dengan jumlah Islam yang sangat sedikit, dan akidah umat Islam ketika itu masih ada 50-50. Malah ada di antara akidah umat Islam ialah duduk atas pagar. Nak kata tak percaya, macam percaya. Sebab itu tuan-tuan, dalam peristiwa ketika Nabi balik daripada Sidratul Muntaha, bila Nabi balik ke Mekah Al-Mukarramah, di pagi ketika Nabi menceritakan Isra', Nabi tak cerita Mi'raj. Isra' baru, yakni minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, Palestin. Sebab ketika itu selaju-laju kuda dipacu, pergi balik tu lebih kurang dalam 15 hari 15 malam pergi balik. Tiba-tiba Nabi cerita, Nabi pergi malam yang sama dan kembali sebelum waktu subuh. Malah ada di kalangan ulama menceritakan selimut yang Nabi tinggalkan itu, masih lagi ada rasa suam-suam. Tuan-tuan, kalau kita nak pergi masjid, selimut, kita tahulah kan, Nabi tidur tak ada aircon. Bilik kita ada aircon. Selimut tu bukan jadi suam, jadi sejuk. Sebab itu kalau orang tak peka dengan sembahyang berjamaah ni atau sembahyang subuh ni, dia lena bangun pukul 9. Duduk dalam selimut tu sejuk. Tapi sekiranya kita tidak pakai aircon, dan ketika itu bukan musim hujan, yakni musim sejuk, bila kita tanggalkan, bila kita keluar daripada selimut kita, kita letak situ, katalah kita tak lipat, nanti kita balik daripada masjid, cuba kita pegang kita punya selimut tersebut, dia masih ada suam-suam suhu udara kita tadi masa dalam selimut tersebut. Ada ulama menterjemah begitu. Walaupun ada sebagian kata ulama bahawa Nabi pergi sebelum subuh, pukul berapa wallahu alam, dan balik sebelum subuh. Maka ketika itu bila Nabi bercerita tentang Isra', jauhnya daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa, yang ketika itu tak ada siapa boleh tempuh dalam masa seperti itu, maka ramai di kalangan umat Islam murtad balik, yang saya kata 50-50 ataupun duduk atas pagar tu. Sebab pada mereka ini tidak menjangkau pemikiran manusia. Tetapi kita bila baca dalam Al-Quran, wa idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak terhadap sesuatu itu, bila Allah kata kun fayakun, jadi. Inilah tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, bila Nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bawa Al-Quran. Sebab itu dalam Islam banyak-banyak mukjizat yang ada pada Nabi, termasuklah keluar air dari celah-celah air tangan Nabi ketika dalam satu peperangan balik-balik dalam keadaan sahabat kepanasan, ada yang dahaga, Nabi letak tangan Nabi di atas satu bekas. Kemudian ada yang basuh muka, ada yang ambil wudu, ada yang mandi, basuh lap-lap badan. Bila Nabi tanya dah semua, udah, Nabi angkat tangan, air tersebut masih sebanyak apa yang dalam bekas tersebut.
Demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Sayyidatina Fatimah dan Ali. Yang mana di antara mukjizatnya Nabi ialah bahawa bila cedok nasi, cedok makanan, dah kenyang semua, tengok-tengok makanan dak banyak tu juga. Tapi mukjizat yang paling baik dan yang paling besar yang disebut sebagai mukjizatul a'zam adalah Al-Quran. Okey, tuan-tuan. Pagi ni kita sembang sikit tentang bagaimana mukjizat Al-Quran bila dipahami, asbabun nuzul, bila dipahami dari segi perkataan Al-Quran itu sendiri, Masya Allah, sesuatu yang sangat hebat. Sebab itu ulama-ulama mufassirin menterjemahkan dan mentafsirkan Al-Quran itu, kadang-kadang kita rasa, wish, tak perasan pun benda ni. Okey, tuan-tuan tengok betapa indahnya bahasa Quran. Yang pertama, sebelum saya sebutkan bahasa Quran, bagaimana bahasa Quran dengan bahasa Arab terlalu sinonim. Uslub bahasa Arab, walaupun orang kata bahasa Perancis, bahasa Inggeris dan sebagainya, tapi tak dapat nak menandingi bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ini adalah lughatul Quran. Okey. Tuan-tuan, di antara yang kita baca dalam Al-Quran, ada bunyi al-mayyitu, ada sabdu, ada bunyi al-mayitu. Ada bunyi perkataan dia sama, huruf dia sama, tapi betapa hebatnya Quran, ada sabdu tak ada sabdu, telah mengubah satu makna yang sangat hebat. Di antaranya dalam Al-Quran Allah kata, innaka lamayyitun. Kata Allah Ta'ala kepada Rasulullah, engkau adalah mayyit. Sebab itu tuan-tuan, lepas ni kita sebut elok-elok. Kadang-kadang kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk maklumat, selepas nanti solat asar kita ada solat mayat. Lepas ni buang perkataan mayat tu, jangan guna untuk orang. Mayat tu adalah selain daripada manusia yang mati. Gajah, ular, babi, kambing, anjing, segala jenis binatang nenek moyangnya mati, tu dia panggil mayat. Lalu untuk kita apa? Untuk kita mayit. Orang yang dah mati, mayit atau al-maitu, al-maiti, al-mait. Maksudnya bukan titu tu, ya tu. Kalau disebut tak ada ya, maknanya orang tu sudah meninggal dunia. Sebab itu Allah kata, innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah mayit. Di antaranya kalau kita rujuk dalam Al-Quran, banyak perkataan al-maitu. Okey. Di antaranya innama harrama alaikumul maitata. Maitata, makna ya tu mati. Kan? Okey. Di antaranya lagi Allah sebutkan kul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa yukhrijul hayya minal mayyiti. Ada sabdu. Tadi tak ada sabdu. Hurrimat alaikumul maitata. Ya tu tak ada sabdu. Tapi dalam Al-Quran banyak menyebutkan al-mayyiti. Ada sabdu. Bezanya ialah kalau al-may, ya tak ada sabdu, dah mati atau bangkai. Hurrimat alaikum maitati, diharamkan kepada kamu bangkai. Hebat Quran. Tapi bila kita baca seperti yang kita baca lepas sembahyang tu,
Kan? Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Nah, kena sebut elok. Sebab itu bila kita sembahyang, kita kena belajar tentang jumlah huruf sabdu, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, salam. Sebab buang salah satu huruf, walaupun sabdu, walaupun tanda mati, boleh menyebabkan sembahyang tersebut tidak sah. Seperti mana kita sebut tadi, al-maiti, al-mayyiti. Bila kita sebut al-mayyiti ada sabdu, maknanya orang tu masih hidup, tapi nanti satu hari akan mati. Sebab itu Allah kata, innaka lamayyitun. Muhammad, satu hari engkau nanti akan menjadi mayat. Menjadi mayit. Okey. Betapa indahnya Quran. Macam tu juga dalam perkataan, apa nama ni, jim, nun, ta. Huruf sama. Tapi bila kita bezakan, jim baris atas, jim baris hadapan, jim baris bawah, makna yang jauh berbeza. Kalau kita baca jinnah, kita baca jannah, kita baca junnah. Tiga-tiga tu makna yang berbeza. Bila kita baca jinnah tu jin. Qul a'udzu birabbin nas, ujung tu minal jinnati wan nas. Kan? Dalam bab puasa pula kita sebutkan apa nama, as-saumu junnatun. Junnah perisai. Sebab itu orang yang berpuasa kurang melakukan dosa. Malah kadang-kadang dia tinggal mengumpat, dia tinggal dan sebagainya. Pasal apa? Pasal puasa itu kata Nabi adalah junnah perisai. Okey. Kita baca juga dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa apa namanya? Rabbana atina yang surga tu. Kan? Minal jinnati wan nas, satu lagi wa adkhilnal jannata. Jannah surga. Jinnah jin. Junnah perisai. Yang ketiga, sekarang kita masih berada pada memperingati tentang kelahiran Nabi. Macam-macam bunyi. Muslimin muslimat, jangan lupa, malam ini kita akan mengadakan Maulud Nabi. Ada orang sebut, jangan lupa malam ini kita ada memperingati Maulid Nabi. Kita jadi confused. Ni maulid ke maulud? Kan? Ada orang sebut maulud. Mim, waw, lam, waw, dal. Maulud. Ada orang baca maulid. Mim, waw, lam, dal. Mana yang betul? Dua-dua tu betul. Cuma kita kena faham. Bila kita sebut maulidur rasul atau maulid, maknanya proses kelahiran Nabi. Hari apa Nabi lahir? Bagi ulama kata hari Isnin, ada ulama kata hari lain, tak apalah. Tapi kita nak ceritakan hari kelahiran Nabi tu. Tu dia panggil maulid. Kalau maulud tu tubuh badan Nabi yang lahir tu, merujuk kat dia juga. Satu merujuk tubuh badan, maulud maknanya yang dilahirkan tu, tubuh badan Nabi. Tu maulud. Kan? Lalu apa yang kita isukan di situ? Sebenarnya kita buat maulidur rasul ataupun kita buat maulud, kita bukan nak ceritakan tentang tubuh badan Nabi. Kita bukan nak ceritakan semata-mata tentang kelahiran Nabi. Yang kita ceritakan itu adalah tentang perbuatan Nabi dan syariat yang dibawa oleh Nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tang mana hasanah Nabi? Mari kita tengok. Kan? Ada orang duk hina Nabi. Kan? Orang Perancis hina Nabi, kita tak heran lah. Nah? Dia adalah orang yang bukan Islam. Ni yang Islam tu.
Dia Islam, tapi dia juga kadang-kadang terlibat atau secara tidak langsung seolah-olah menyokong tentang penghinaan Nabi. Dia tak respon, dia tak sensitif. Okey. Ada dua perkara yang saya nak sebutkan. Pertama, bagaimana kata Nabi Isa terhadap Rasulullah. Yang kedua, bagaimana kata Nabi Ibrahim terhadap Rasulullah. Okey, tuan-tuan, jarak antara Nabi Isa dengan Rasulullah 600 tahun, bukan sikit. Jaraknya 600 tahun. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Rasulullah 30 generasi. Tuan-tuan baca balik dalam Salasilah. Muhammad bin Abdullah bin aku tak hafal lah 30 tu. Kan? Tapi bila tengok bin Ibrahim, maknanya yang ke-30. Jauh tak? Jauh. Okey, persoalannya, kalaulah Nabi Isa yang 600 tahun memuji Nabi, kalaulah Nabi Ibrahim yang 30 generasi puji Nabi, kita ni siapa? Yang kedua, bahawa tuan-tuan, jarang orang puji yang belum lahir. Ada tak tuan-tuan? Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa nama ni, saya akan mendapat cucu pada 10 tahun akan datang. Ada? Anak dia tak menikah lagi, tapi dia kata syukur kepada Allah, InsyaAllah saya akan mendapat cucu lelaki. Dia tanya, anak Haji bila kahwin? Dia kata insyaAllah lagi 20 tahun lagi. Sekarang anak saya umur 2 tahun. 20 tahun lagi kahwin lah. Orang kata gila ke Haji ni? Tak ada. Kan? Tapi Ibrahim, Isa, jarak dia adalah 600 tahun. Tuan-tuan baca dalam surah Saf. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubashshira. Saya nak highlightkan perkataan ujung dalam ayat surah Saf tu. Dia surah Saf belah sini, yang ayat yang saya baca tu belah kiri atas sekali. Tuan-tuan buka Quran tu, belah kiri atas sekali tu. Saya nak highlightkan dua patah perkataan. Satu perkataan mubashshira, satu lagi perkataan Ahmad. Kenapa sekarang kita panggil dengan perkataan Muhammad? Tapi dalam Al-Quran, dalam peristiwa Nabi Isa, katakan Ahmad. Oh, nampak? Betul. Kita tak pernah, saya pun baru-baru ni. Dulu saya pun tak perasan. Tapi bila kaji-kaji, saya search dalam Google, kenapa Rasulullah dalam Al-Quran tu, pada peringkat awalnya adalah dia Ahmad. Tapi kita tengok dalam surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa Rasul, 144 Ali Imran. Allah kata, wa ma Muhammadun illa Rasul. Nampak? Rupa-rupanya bila kita kaji, yang pertama ialah bahawa perkataan mubashshira menunjukkan Nabi Isa ketika menceritakan kepada Bani Israel, kamu nanti akan didatangi oleh seorang Rasul, yang mana Nabi Isa bergembira dalam menyampaikan berita akan lahir seorang Rasul. 600 tahun Nabi tak lahir lagi. Tapi Allah kata, wa mubashiran, dan aku bagi tahu kamu tentang kabar gembira. Tuan-tuan, agak-agak kalau kita bawa berita gembira, nak cerita kepada orang lain, kita bergembira tak? Confirm. Tak pernah orang bercerita, contoh suami dia baru balik hospital. Tengok anak menantu dia dah beranak ke belum. Balik-balik ke rumah, ada tak dia cerita? Dapat cucu laki ni, cucu sulung pula.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahniahlah kat kita. Saya sangat bergembira sebab kita mendapat cucu lelaki. Ada? Orang tua ni buang terbiak lah. Cerita bergembira dapat cucu, tapi dia sedih, berlinang air mata. Mesti gembira. Sebab itu tuan-tuan, Abdullah, abang dia ada seorang nama dia yang cukup kurang hajar. Nama dia adalah dalam Al-Quran Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Memang kurang hajar. Tuan-tuan bayangkan, dia punya dengki kepada Rasulullah sampai pada peringkat bila Nabi menceritakan Islam, dia panggil anak dia Utbah dan Utaibah. Sebab Utbah, Utaibah ni kahwin dengan anak Rasulullah. 2 orang. 2 beradik ni, tak macam sekarang pun boleh kan? Sekarang boleh tak? Abang ambil kakak, yang adiknya ambil adik. Boleh? Boleh tak? Dia panggil apa tu? Besan sebatai. Betul Haji? Saya betul. Betul tak? Nama dia besan sebantal. Birah ke besan? Kalau sepegambilan, besan ke birah? Abang, contoh, cikgu ambil kakak, saya ambil adik. Kita panggil apa? Birah. Birah sebantal. Utaibah ambil seorang, Utbah ambil seorang. Seorang ambil Zainab, seorang ambil Ruqayyah. Tapi bila Nabi bawa Islam, dia punya lawan Nabi, dia kata apa kepada anak dia? Aku haramkan kepala aku bersentuh dengan kepala kamu berdua, sehingga kan kamu ceraikan kamu punya bini. Tapi Allah takdirkan dua-dua janda anak Rasulullah itu kahwin dengan Sayyidina Utsman ibn Affan yang digelar sebagai Zun Nurain. Itu kita baca dalam tarawih itu kan. Sayyidina Utsman ibn Affan Zun Nuraini tardau anhu. Dua-dua kahwin dengan kakaknya meninggal, lepas tu salin tika. Jadi dia kahwin dua-dua tersebut. Okey. Sedangkan waktu Rasulullah lahir, dia utus hamba dia Suaibatul Aslamiyah, tolong pergi tengok adik ipar aku dah beranak ke belum. Suaibatul Aslamiyah pergi tengok. Balik-balik tu dia cerita, tuan, adik ipar tuan dah melahirkan anak laki perempuan. Sebab Arab ni dia cukup sensitif ni. Dulu tak ada scan tau. Bila lahir anak, dia orang ni cukup sensitif. Kalau perempuan, ayum sikuhu ala hunin au yadussuhu fiturab. Kalau perempuan lahir, 2 je. Sama ada bela, jaga dalam keadaan dihina, dipitnah, dicaci, dimaki, ataupun yadussuhu fiturab, kambuh masuk dalam tanah. Tiba-tiba Suaibatul Aslamiyah kata, tuan lelaki. Kan? Dia punya seronok ni Abu Lahab pada peringkat awal, dia punya seronok Nabi lahir. Apa dia kata? Suaibah, aku merdekakan akan dikau. Engkau boleh buat pilihan, nak duduk dengan aku pun tak apa, hang boleh pergi pun tak apa. Sebab itu tuan-tuan, selepas Abu Lahab meninggal dunia, satu malam Al-Abbas bermimpi, jumpa, dalam mimpi tersebut jumpa roh Abu Lahab. Dia tanya dalam mimpi, Abu Lahab macam mana? Betul tak hang duduk dalam neraka? Dia kata, aku memang duduk dalam neraka. Tapi dia kata, apa? Allah bagi aku cuti setiap Isnin. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Abu Lahab yang bukan Islam pun, tapi sebab bergembiranya ketika saat kelahiran Nabi, Allah kurangkan azab neraka setiap hari Isnin. Sebab Nabi, ada sebagian ulama kata lahir pada hari Isnin. Gembira.
Tak apalah dia gembira sebab masa tu si Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah dah lahir. Ni masalahnya Nabi Isa ni jarak 600 tahun. Dia gembira tentang akan ada kedatangan 600 tahun akan datang lahir seorang Rasul, nama dia Ahmad. Okey, itu mubasyiran. Yang kedua saya nak garis bawahkan tentang Ahmad. Kenapa Allah tak sebut dalam Al-Quran ya'ti min ba'dismuhu Muhammad? Kan? Rupa-rupanya dalam uslub bahasa Arab, kalau nama Muhammad, orang tu dah wujud atas muka bumi. Orang tu dah lahir. Tapi kalau nama Ahmad, kalau panggil Ahmad, dia tak lahir lagi, tapi akan lahir. Kan? Contoh apa dia? Contohnya, menantu kita atau anak perempuan kita pergi hospital, dia tulis kat situ, due. Kan? 24 hari bulan 11. Hak tu dia panggil Ahmad. Maknanya akan lahir nanti. Kalau sekiranya anak tersebut adalah anak yang baik, anak yang soleh. Dan apa perkataan Ahmad dengan Hamid? Ha, alif, mim, dun. Ni alif tu letak depan Ahmad. Ahmad, perkataan tu juga. Hamid. Huruf tu juga. Alif, kalau ha, alif, mim, dal. Yang ini, dal tu letak depan. Ahmad. Beza dia, kenapa Nabi Isa kata min ba'di ismuhu Ahmad, bukan Muhammad, bukan Hamid. Sebab Muhammad belum lahir. Kalau Nabi Isa kata Hamid, Hamid ni orang yang baik, tapi tak cukup baik keseluruhan. Contoh, kita tengok orang ni cukup bagus. Dia punya jaga mak bapak dia, makan minumnya, pakaiannya, dia cukup jaga, bagus punya. Tapi dia punya kedekut dia, tahi hidung masin ataupun tang kejering. Dia baik tang mak dia, tapi tang derma ni kedekut nak mampus. Dia tak jahat, dia baik, tapi kebaikan dia tak banyak. Sebab itulah Allah sebutkan Rasulullah itu, Muhammad itu adalah Ahmad. Maknanya apa dia? Segala diri Nabi itu baik. Nah, dalam ayat tadi saya sebut laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada pada diri kamu, dalam diri Nabi itu contoh teladan yang baik. Cara Nabi tidur, berwuduk, makan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan cucu, hubungan dengan binatang, hubungan dengan pokok, semua. Segala aspek kehidupan. Sebab itulah Allah rakam dalam Al-Quran adalah Ahmad. Okey, itu selesai dengan Nabi Isa. Okey, hari dah cerah dah. Tak ada nak baca kitab pagi ni. Nah, sebab kitab saya tinggal. Tu aku kona ni. Kitab tinggal. Ini kitab tuan-tuan ni. Okey, yang last sekali berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Apa dia Quran kata? Wa idz ja'alnal baita apa? Yang ayat Quran tu. Ayat Al-Quran ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Isa membina Kaabah. Lepas siap-siap tu, Ibrahim doa kepada Allah. Rabbana wa ba'as fihim rasula. Nah, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allahu Akbar. Padahal tuan-tuan, apalah kena mengena dengan Ibrahim? 30 generasi. Tapi Ibrahim dah doa kepada Allah lepas-lepas dia bina Kaabah. Sebab dia tahu dia akan mati, Ismail akan mati. Siapa lagi nanti yang akan meneruskan generasi untuk menyembah ataupun beribadah di sekeliling Kaabah? Sebab itulah dia doa kepada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Kenapa dia kata kami? Sebab dia berdua dengan Nabi Isa, dengan Nabi Ismail, anak dia. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'as fihim, utuslah di kalangan mereka rasulah, seorang rasul. Siapa dia? Muhammad. Nah, jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, sempena dengan
bulan yang sangat mulia ini, marilah sama-sama kita cuba sedaya upaya kita untuk memperbanyakkan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sekali, oleh kerana Nabi pesan, saya pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tertinggal juga. Mungkin masa mungkin masa kita berjamaah kadang-kadang tak sempat. Tapi kalau kita sembahyang sunat, solat tahajud dan sebagainya, insya-Allah sempat. Pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, iaitulah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi pesan kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Papan tak ada, tapi tak apalah, nanti tuan-tuan boleh ingatlah. Tolong mula daripada hari ini sama-sama kita luangkan sedikit masa sebelum kita salam. Masa kita baca tahiyat akhirlah, kalau macam sembahyang sunat tu kan, waktu tahiyat akhir tu. Sebab Nabi pesan, kata Nabi, idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir. Nabi kata, apabila kamu selesai daripada tasyahud akhir, lepas kita baca fil alamin innaka hamidum majid, ada sebahagian tu dia baca lagi, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okey. Kalau baca yang itu selepas tu, Nabi pesan kepada kita semua, fal yata'awwas billahi min arba'in. Berlindunglah kamu kepada Allah Ta'ala daripada 4 perkara. Dan ada ulama menyebut, kalau kita minta perlindungan dengan 4 perkara ini, insya-Allah Allah akan melindungi kita daripada segala aspek merupakan bala dunia dan akhirat. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama ialah bila kita habis tadi fil alamin innaka hamidum majid, atau baca doa yang lain, maka kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Satu. Masa tahiyat akhir ni, menjelang salam tu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masihid dajjal. Ingat tak? Okey, tuan-tuan boleh ikut saya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal. Boleh ingat? Boleh? Nak tulis pun papan tak ada, aku tak bawa pen. Tak apalah, nanti saya hantar kepada ni ke, SU ke. Boleh je tuan-tuan cari dalam ni pun ada. Dalam Google pun ada. Tulis perkataan doa minta perlindungan daripada 4 musibah. Ada tu dalam tu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Apa dia punya ni, makna dia? Ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab neraka jahanam, daripada azab kubur, daripada fitnah hidup dan selepas mati, dan juga daripada segala kejahatan masihid dajjal.
Mungkin kita Dajjal yang sebenar kita tak jumpa sebab lambat lagi. Tapi orang sebut apa dia? Dajjal banyak dah. Kan? Dajjal banyak. Contoh apa dia? Tu, penipu apa nama ni? Scam tu. Yang tipu-tipu duit lah apa semua, gores dan menang dan sebagainya lah. Itu semua adalah daripada segala fitnah-fitnah dunia dan juga akhirat. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Kalau bukan tiap-tiap sembahyang pun, tapi waktu-waktu tertentu kita boleh baca doa tersebut. Saya ulang lagi sekali last. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Tuan-tuan minta maaf, pagi ini saya tak dapat nak huraikan apa yang sambungan dia. Kita akan sambung insya-Allah pada bulan 12, iaitu iman adalah persiapan utama kita. Kebetulan saya kitab pun tertinggal. Entah macam mana tersilap hari ini, punya lama mengajar, tersilap hari ini pula ingatkan Sabtu yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika ya Allah minal baras wal junun wal juzam wa min sa'il asqam wa na'udzubika ya Allah min virus corona. Ya Qahar ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.